Tuh, buat sedap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawaan wa likulli saqamin shifaan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sekali lagi saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, dengan menerimakan berbagai-bagai rahmat nikmat. Semua itulah semata-mata pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alas kita di bawah hukuk langit Allah, semata-mata tiap-tiap saat mereka itu menerimakan, semata-mata menerimakan balasan daripada Allah yang cukup lekat sekalian nikmat, berbagai-bagai nikmat. Turun rahmat daripada langit, kemarau hujan, tumbuh-tumbuhan dengan air yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap atas permukaan bumi. Walau bagaimana rupa, walaupun bagaimana cara, penuh benar gelak gelita atas permukaan bumi Allah semata-mata nikmat dan rahmat dengannya. Maka dengan malam ini saya Babome tak mengalihkan masa dengan masa pukul 8 dah 6 minit. InsyaAllah sekadar 50 minit malam ni, ataupun katakanlah sedia cukup selewat-lewat sederah-derahnya. Nah, apa ni selewat-lewat masa. Babome nak baca tafsir sekadar 45 ayat. Lek belakang kerana dengan permintaan saudara kita adalah malam ni saya iaitu nak royak satu kisah sikit, iaitu masalah perang Badar. Nah, tatkala Rasulullah hijrah pergi kepada Bandar Yadrib, iaitu Madinatul Munawwarah sekarang. Nah, tahun yang pertama Rasulullah senang masuk di dalam Bandar Yadrib ataupun Madinah sekarang. Tahun yang kedua mulalah Rasulullah buka sarung pedang. Nah, walau bagaimanapun nak noteh, nak tunjukkan katalah agama itu sebenar-benar jaga pada masa Rasulullah dengan pak tapi ataupun jihad sekeliling seteru mari untuk nak bertuh ataupun nak pelinyak, nak perai
agama Allah Ta'ala, iaitu agama Islam hak kita duk bibik upama pikul masa sekarang. Malam ni saya nak sambung lagi dengan suratul Waqiah. Sekadar 3 ataupun 4 ayat, berlebih kurang insya-Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinsil 'azim wa kanu yaqulun a iza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun. Sadaqallahu wa maulana al-azim. Maka berfirman Allah Ta'ala pada masanya, iaitu masa Nabi kita duduk sebah, iaitu duduk menyampaikan agama Allah di dalam tanah di dalam tanah Makkah dengan sehebat-hebat 13 tahun ganas untuk nak beri selamat antara hamba-hamba dia. Ia mereka nak sembah batu berhala. Cepat ligat ayat suci Al-Quran datang daripada Allah turun ke atas Nabi kita dengan 1966 ayat semua dengan masa 23 tahun. Separuh di dalam tanah Mekah dan separuh di dalam tanah Madinatul Munawwarah. Cukup 23 tahun. Tak seperti masa Nabi Nuh alaihi salam, masa Nabi Ibrahim alaihi salam, maka mereka itu lama lagi. Sampai masa Nuh 850 tahun berlebih kurang sebab agama Nuh alaihi salam terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala dan umat-umat dia. Ayat kata payah. Walah dengan Tuhan kuasa tak ada dia kena sebab suruh Tuhan curi-curi hati mereka itu masuk Islam habis. Buat apanya? Masa Nuh, masa Ibrahim, masa Yaqub, masa Ismail, masa Ishaq alaihi salam gitu. Tapi walau bagaimanapun ini ayat tertata tertib yang takdir daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai takluk ilmu Allah dan takluk irada Allah. Bertolak asuh. Dia ada tangguh, ada tangguh dan ada wasilah di antaranya. 23 tahun Nabi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturun ayat-ayat suci Al-Quran atas Nabi kita. Siapa kepada kita sekarang ia dah memelukkan Islam serta beriman mereka itu, tanggungjawab tak kita semua. Sebut kata orang jatuh mukmin, orang tina mukminat, mesti akan kita kena tahu satu persatu. Kena colek, kena ambil di antaranya usul-usul agama dan forok-forok agama. Seperti akidah-akidah bab pegangnya kita semua akan kenyataan di dalam ayat suci Al-Quran semata-matanya. Tapi kita tak pandai nak ambil, memang kita kena ikut orang pandai-pandai ambil daripada sahabat-sahabat Nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tepat tu nyasa. Ayat katanya ayat ni turun di dalam kota Mekah. Lalu ia Allah Ta'ala berfirman, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal, dan berfirman Allah, kata Allah, bermula ashabus shimal. Apa ashabus shimal para ibu dan bapa?
Ashabus shimal ialah orang yang diberi suratan dengan tangan kirinya. Hani ashabus shimal. Nah, mudah-mudah tak ada kena ada banyak ulama balik maksiat dah. Mengartikan makna bermaksud di dalam ayat suci Al-Quran. Dalam tafsir-tafsir. Ashabus shimal ialah orang di kalangan hamba Allah Ta'ala semasa Nabi kita sahabat, semasa tabi'in lek belakang Nabi, tabi' lek belakang pada sahabat, nah tabi'in. Masa Rasulullah belakang pada Rasulullah masa sahabat-sahabat Nabi. Nah, dan pada belakang sahabat Nabi dan tabi'in masa korun yang kedua. Siapa kepada kita sekarang? Dua. Satu, ashabul yamin. Orang terima surat dengan tangan kanan. Tu ayat lepas dah. Nah, mereka terima surat dengan tangan kanan. Dana di pada mahsyar. Tak ada kena dok main kelok-kelok dah. Lepas pada timbe, lepas pada mizan, lepas pada naik neraca Allah, semua kena naik neraca. Nah, al-waznu yauma izil haq, iaitu neraca Allah Ta'ala nak timbe manusia. Timbe jin hak sebenar. Lepas timbe nyata akan kita terima surat daripada Allah Subhanahu wa taala yang tercatat pada ilmu Allah Ta'ala, yang kandak pada Allah Ta'ala di lauh mahfuz lagi dah kita pada hari bana hok nyata. Sebab itu mereka sembah berhala, mereka sembah batu, yang tercatat pada Allah Ta'ala di lauh mahfuz. Mereka terima surat dengan tangan kiri. Mereka yang Islam serta beriman, beribadat semaya puasa cukup, dan sekalian kesalahan diampunkan oleh Allah Ta'ala, terima surat dengan tangan kanan. Dia dua puak, dua kabilah ia besar-besar. Satu puak terima surat dengan tangan kanan. Tak ada bayar. Hak dok cerita oleh Allah Ta'ala pada awal lagi dah turutan Nabi baca tiap-tiap zugat, tiap-tiap rumah di Masjid Nabawi, Nabi baca, iaitu tiap-tiap surah yang turun daripada ayat suci Al-Quran atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasalah kita dua, ahli syurga, ahli neraka. Ahli syurga ashabul yamin. Nah, mereka terima surat dengan tangan kanan. Satu puak ia besar. Nah, puak ia besar ambil daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia nyata 25 nabi sebut di dalam ayat suci Al-Quran, 314 nabi, 314 rasul ataupun 313 rasul atau khilaf satu orang. Nah, ia tu baik dua puak aja semua. Satu puak terima surat dengan tangan kanan. Ahli syurga. Berapa milion ribu juta tu Allah alam, banyak. Duk beranak lo ni tu habis lagi. Pasal dia nak habis nasab, nak habis benih, nak habis zuriat. Iaitunya daripada Adam alaihi wassalatu wassalam, dia tak habis, malaikatnya nak habis sampai masa kiamat. Dan satu puak lagi terima surat dengan tangan kiri. Hak ni hak kita dah jadi gonye hari ni. Duk kacau hari ni, nah, nak wirti, duk kacau nak ngaji agama, duk kacau nak kenal Allah Ta'ala, iaitu kenal makhluk hak Tuhan jadi, duk kacau nak kenal sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Nak perbezaan Allah dengan makhluk. Ikhtiar usaha hak makhluk. Perbuatan hak asal daripada Allah pada hakikat. Kita pada sana dengan jalan majaz.
dengan jalan idafah. Hak Allah pada hakikat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sekalian perbuatan kamu. Kita tak ada sekarang hamba sekali. Tak ada kita dana kita. Hak tu saya nak misal mari dah bak ikhtiar usaha kita terbahagi pak. Nanti nak ayat kalau delik belakang. Dah nampak tak? Hari ni nyata kita nak masuk dalam golongan orang terima surat dengan tangan kerana dek jalan mari dah kita ambil daripada asal lagi. Islam lagi beriman. Nyata mereka ni kena mati di dalam mukmin. Selamat dalam kubur, selamat di pada mahsyar, lepas pada timbang amal ibadat kita, terima surat dengan tangan kanan, pergi buka pintu syurga. Orang sembah batu tak ada kira emak edang epung eli, dah meneng, kena terima surat dengan tangan kiri. Kalau dia mati dalam syirik, dalam kongsi Allah Ta'ala terhadap semua gala batu, matahari, bulan, bintang, semua hatu, semua tanah, semua pokok-pokok kayu. Temu kayu besar dia ikat kain kuning, semua mereka itu lain pada agama Islam, lain pada beriman. Mereka itu tak ada kira siapa, Yahudi, Nasara, Kristian, Majusi, semua tu adalah hukum dia tepat lain aku. Kalau mereka itu mati dengan lagu tu, puak ni hok tu ada ayat katanya ashabus shimal, mereka yang terima surat dengan tangan kiri. Terima surat dengan tangan kiri. Puak ni dia katanya adalah fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum. Allahu akbar, masya-Allah kana. Hani berat tak kau nak pikul? Lebih pada pikul langit bumi lagi. Lebih pada pikul batu besar keret telaga. Berat ni amanah Allah Ta'ala. Allahu akbar. Mereka terima surat dengan tangan kiri. Yang Tuhan ada cerita dalam Quran. Kena kepada fak sebuah batu, semua berhala. Janji dia. Tak ubah janji. Iaitu mereka yang pada di dalam angin yang samun, yang sangat hangat, dan bayang teduh daripada asap, yang sangat hitam, lagi masuk bawah tu hancur. Pasal tiga dia tu bayar daripada masyarakat. Kita ingat satu bayar nyata daripada orang yang terima surat dengan tangan kanan. Puak kita, puak hak beriman, puak hak semaya puasa, puak hak dok tawaf sa'i di Mekah, puak hak boleh puasa sunat senang dengan khamis. Nyata-nyata kita bilang perhabis. Mereka hak banyak sedekah, mereka hak banyak puasa cukup Ramadan, mereka hak keluar zakat jika harta dia banyak. Kalau harta banyak, kalau harta sikit tak wajib keluar zakat, dia kena sedekah sunat, berkhidmat tabarruk, beri makan sekut dua kepada fakir anak yatim. Puak ni puak hak terima surat dengan tangan kanan. Siapa dia? Puak kita dah puak Islam. Lagi puak hak beriman dengan Allah, hak yakin prinsip ni, hak duk pegang 5 daripada rukun Islam, dan hodok pergi nyepak, iaitu bahagian Tuhan bui kenyataan orang mukmin. 5 perkara orang mukmin. Lepas hodok cerita dalam surah Al-Anfal. Suratul Anfal ayat 2 sampai ke ayat 4. Allahu akbar. Ayat katanya satu bayar sejuk, bayar nur. Yang kedua bayar panah. Bayar masuk bawah bayar tu, Masya Allah, masuk bawah bayar tu luruh daging-daging, luruh habis rambut-rambut sekalian, tulai-tulai kepala, luruh sendi-sendi kaki, sendi tangan, gecar sekalian perut-perut, panah angin. Kita ingat masa duk Mekah tu baik itu juga angin mari, angin samun, angin haru, angin panah angin ni. Kalau angin hok Tuhan ada cerita daripada masyarakat satu bayar tu masuk di dalam ulu habis hancur sekalian, tulai-tulai, kulit-kulit. Tapi dia jadi semula, tak masuk neraka lagi.
gelegak dah kepala-kepala otak dia. Panah daripada angin samun. Iaitu angin samun mari daripadanya terbakarkan muka-muka mereka itu. Hitilah muka-muka mereka itu, mereka hak sembah batu, sembah berhala. Daripadanya bayar mereka itu wazillim min yahmum. Bayar mereka itu ialah asak yang sangat hitam lagi sangat panah. Panah nak giwa adu panah semawa, panah orang bakar tak boleh jadi. Oh panah ni panah ngau siapa gelar daging. Kering sekali darah-darah mereka. Hancur tulan-tulan. Dah gelar daging-daging, kemudian dia jadi semula. Dengan secepat ligat tu ham jadi. Tak masuk neraka lagi. Kalau masuk neraka apa nak kata? Masya Allah. Berat sekali-kali para ibu dan bapa nak royak kata ni cerita di pada mahsyar. Belum sapa lagi. Tapi nak pergi sapa situ, kita sapa ke dalam kubur alam barzah dulu. Alam wa'id iaitu alam barzah yang kita tak tahu. Kita duduk pergi dalam kubur tu, nak tu pitu alam barzah tu. Kubur boleh tunjuk batu dua utir tu. Alam kubur adalah alam barzah tu ialah muradih. Alam barzah dengan alam kubur hok dulu. Kalau kubur lek belakang rumah kita. Kubur masyaya lek belakang rumah aja. Dekat. Hok tu bukan alam barzah, hok tu pitu. Pitu alam barzah, lepas tu jalan jauh lagi. Gi kana? Gi ke alam kubur, alam barzah. Di situ tu nenek kita duduk sekarang ni. Kemak sudah peracur sangkala pertama. Sangkala pertama ditiup oleh Israfil alaihi salam. Hak tanggungjawab dia. Siup oleh Israfil alaihi salam. Sangkala. Pada pertama habis mati. Habis cuk mati. Duk 40 tahun, 40 sanah, 40 tahun. Maka hujan duk mari. Orang panggil hujan duk mari. Duk mari halus rara hujan kecil-kecil. 40 tahun hujan. Orang panggil ma'ul hayat. Hujan nak menghidupkan benih. Duk mari rira seperti ni kan hujan halus mari. Tak besar. Hujan ni sebagai nak menghidupkan benih-benih. Butir-butir. Ruh-ruh mereka yang di Israfil nak siup kali yang kedua. Siup kali yang kedua, lagu mana bunyi tak tahu. Gelegak kepala kalau kita ada pada siup tu, pada gejang tu dah. Cukup 40 tahun siup tu siup bakit. Tu kenyataan di dalam ayat suci Al-Quran katanya summa innakum ba'da zalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tubasun. Kemudian kamu mati. Lepas pada sangkala pertama cuk beribung habis manusia, habis jin, habis malaikat, habis semua perkara hidup. Ini dikata kullu nafsin za'iqatul maut. Zar rasa mati habis cuk habis tak ada dah. Habis dah. Sangkala pertama habis tu senyap 40 tahun. Dia ayat kata hujan dia mari rara duk hidup benih, duk hidup badai semula. Sangkala yang kedua maka masuk habis ruh pergi cari badai semula. Tak sesak hari dengan ilmu Allah Taala, dengan kehendak Allah Taala. Sebagai takluk tajizih hadis. Apa dak? Dah bagi kudrah Allah Subhanahu Taala naik mari semula masuk masing-masing ruh badai tululah. Di situlah nak kata ibu-ibu dan bapa. Hidup situ hidup jadi lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Man ba'asana min marqadina haza. Man ba'asana min marqadina. Maka kita duk tidur galik-galik ni mari semula pula dah kita ni. Hidup semula kata fok mereka itu. Buat mana? Fak ada semua batu, semua berhala, semua pusung. Semua tokum. Yahudi Nasara. Berapa ratus bahasa lagi manusia yang tidak ada agama. Tapi puak mukmin tak tahu kalau bakit dia sedia dah. Allah Ta'ala beri kehebatan ke dia. Pakai kain kafir masing-masing selah
bagi lelaki dan selindai pula doslah. Alhamdulillah. Ni bakai. Nah, haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dikatakan Rasul dulu hendak cerita dak ayat masa dulu. Kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak cerita benar segala rasul-rasul cerita ni dia ni. Kata kita kena bakit semula, hidup semula dan disangkala yang kedua. Hidup ni hidup lagi kerana pula ibu-ibu dan bapa nak pergi kepada mahsyar. Berjalan lagi ke masa masing-masing. Alhamdulillah. Nah, syukran bagi orang Islam serta beriman. Alaihi laknatullah bagi orang sembah batu, sembah berhala. Terkejut besar mereka itu. Di situlah baru akak baru tak ada dah alam barzah. Ditimbul di masa pula tak tahu berapa ratus ribu tahun pula dah di sana. Ni dikata alam yang keempat. Alam yang keempat ni lama pada alam barzah lagi. Ni duk mengira manusia satu-satu manusia beratus-ratus ribu tahun tidak ada kesudahan pada ibu-ibu dan bapa. La haula wala quwata illa billah. Nah, Allahu akbar. Hatulah ya saya baca ayat suci Al-Quran saat ni baru sakut pergi kepadanya sepuak terima surat dengan tangan kanan. Ia disebut oleh Allah Ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran ya saya baca saat ni. Dan satu puak kabilah terima surat dengan tangan kiri. Puak semua batu, semua berhala, semua pusu ataupun tidak ada agama puak mengejek-ejek dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi Muhammad SAW. Tiap-tiap Nabi ejek-ejek umat terhadap Rasul mereka. Boleh rasa hari ini. Sahabat kata, tak free Tuhan buat. Tuhan menjadi, hak dah muduk konyok Quran sekarang. Masa ejek duk kena ejek. Masa Zabur duk kena Zabur pada masanya. Masa Taurat Nabi Musa AS khianat cucu kepada Nabi Musa AS mereka itu tak nyanyi Tuhan buat. Ni balasan. Lebih-lebih lagi pada masa Nabi kita panjang 1400 tahun lagu mana dia buat. Buat dengan ayat suci Al-Quran, hina kepada ayat suci Al-Quran, hina kepada agama Islam, hina kepada semaya puasa hari ni, duk balas cikah ni sini tepat. Sini tepat balasan yang sebenar. Hak asah bosan. Tentu ada. Tentu berlaku, tentu sungguh benda ni. Keyakinan kita hok dok mengaji akidah, hok maridah, dok mengaji tauhid, dok mengaji sifat Allah, kerana Allah dengan kekuasaan Allah, dengan takluk ilmu Allah Taala ni baru berlaku di sini. Alhamdulillah. Baik. Maka tak kala itu la baridin wala karim. Tiada sejuk mereka itu seperti lain-lain bayar dan tiada kemuliaan padanya. Dua bayar lagi, satu bayar orang kafir sembah batu, sembah berhala, sembah pusu, ya sembah matahari bulan bintang, sembah kepala lembu. Satu lagi bayar orang munafik. Bayar orang munafikin untuk dia tepat dalam sijil. Min sijilin faj'alahum ka'asfim ma'kul. Itu dua ayat. Daripada neraka sijin, waktu baik daripada burung ababil. Sejarah alam tarakai pada Raja Berhah hok mati di Mina, di Muzdalifah. Itu sejarah. Sebelum pada bakit Nabi sallallahu alaihi wasallam 52 tahun. Dia cerita dalam ayat suci Al-Quran. 52 tahun belum pada bakit Nabi Muhammad SAW masa Abdul Muttalib duk hebat duk merintah Mekah. Raja Berhah duduk di kota Yaman. Raja yang teramat zalim. Dia mari nak beruntuh Kaabah pada tahun. Akan tetapi dia tak boleh buat. Ya Tuhan jaga. Hari ni tu Tuhan ada halak sebagai istidraj. Dia rembah Quran, dia bakar Quran tak ada apa Dia ada tuan.
Siapa dia? Allah. Sebab itulah Abdul Muttalib kata nak mari perintah Kaabah 90,000 daripada askar Raja Berhah. Terbaik daripada kota Yamin mari terus masuk masyarakat kepada apa ni? Iaitunya Arafah. Yang majalah tu Yamin, siapa di Arafah waktu ngeri. Nah, maka dia ambil lah unta 260 ekor. Hok Abdul Muttalib iaitu cik Nabi kita masa tu. Cik Nabi kita duk belia muda lagi. Tak boleh ke Nabi kita lagi. Abdullah tak bini lagi, duk kecil lagi. Duk wairum lagi masa tu. Apa tak? Duk kecil lagi lah. Masa tu. Bahkan tak ada lagi pada apa ni bapak Nabi kita. Abdul Muttalib duk wairum lagi. Dia duk debel kota Mekah dah. Sebagai Quraisy duk menjaga ahli Mekah, duk jaga Kaabah dah. Setia usaha daripadanya ahli Mekah dah. Cik Nabi kita Abdul Muttalib iaitu Quraisy. Ia bahasa kemulia bahasa baik. Lutung keturunan dia. Atas sejarah tu kah? Nah. Beradu di situ mari beradu di Muzdalifah. Nah, kerana lai sangat mari berjalan kepada negeri Yaman. Daripada gajah 12 ekor, 1 ekor nama Mahmud. Nah, besar-besar gajah haram. Sebelah ekor lagi. Sekali dengan askar para-paranya, dengan pedang, lembing. Nah, daripada sekitarnya anak panah. Cukup. Mari nak perintah Kaabah. Kerana mereka itu bercerita dengan orang Islam duk main Kaabah ni. Dia tahu dah kata satu pada akhir zaman nak timbul ke satu Nabi. Main nak mengunjung ke Kaabah ni. Lalu dia nak buat tahu. Ni Raja Berhah yang amat zalim mengikut pada sejarah. Nah, tapi Allah Ta'ala tak izin dia. Nah, akhir sekali nak ayat katanya burung ababil diretahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala membukakan pintu daripadanya sijin, neraka sijin hok patak ni hok kena nah. Suruh burung diambilkan satu kawan burung ababil namanya, dia ambil batu daripada neraka sijin. Nah, besar-besar butir kacil belah 3 ataupun belah 2. Dah mari patuk ia burung tekok panjang. Dari tu guys, mari patuk dengan naik matahari bercerah mari lepas tak kepala Raja Berhah sekali dengan askar 90,000 tu kisah tu habis. Hingga siapa jadi gome ka'asfim makul, seperti mereka itu hancur habis lenyap terbakarnya. Apa boleh buat? Karena Abdul Muttalib oyak dah dia belum lagi utar dia 200 ekor lebih nak pergi peracur ya Raja Berhah sekali dengan materi. Dia ni nak hundur je, nak koyak kepada rakyat-rakyat ummah dia, nak beri terbaik sebelahnya. Nah, tak pada nak lawan dia. Ber-2-3 ribu rakyat biasa, rakyat berhai. Nah, ni dia. Dia tu siapa hak terhak dia, serta keizin Allah Ta'ala hancur habis. Habis ada lagi seorang nyuhunga klik royak mun tidak, tak jadi lagi. Lepas tu, tak ada sekah habab. Licin geling. Ni pada masa dulu. Dekat-dekat dengan nak kelahiran Nabi kita lebih kurang 50 tahun lagi. Ni duk cerita ke Nabi kita dah ni. Dengan surah Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kerana sejarah ni duk cerita ke Nabi kita, Nabi tahu kata dulu ya Nabi Muhammad sebelum kelahirannya adalah berlaku nak peruntuh Kaabah. Nah, iaitu satu raja yang zalim daripada negeri Yaman, kota Yaman, mari beradu daripada Muzdalifah tu kisahnya. Dia di situlah tempat mati. Sebab itu kalau kita lalu di Muzdalifah bagi orang haji, musim haji, dia situ dia dulu masa Harumur Rasyid, dia buat tali air mari ni. Di situ dia panggil Wadi Nar. Satu lubang neraka pada masa iaitu Raja Berhah tu. Mati situ habis. Sampai di situ bagi orang berjalan, bagi orang dunting. Mari di Arafah lagi ke masa dulu. Dia beradu di Mina nak masuk kepada iaitu jumrah negeri merata daripada Jumratul Aqabah. Orang terbaik pada Muzdalifah, iaitu dekat-dekat dengan nak bersubuh tu reka sejarah. Apa ni lepas daripada separuh malam, manakah sunat bagi apa ni? Wajib mereka itu nak pergi tahlul ke Jumratul Aqabah. Dia berjalan pergi ke Muzdalifah, dia gaduh. Dah sunat berjalan gaduh situ, kerana di situ adalah Wadi Nar, iaitu di Muzdalifah tempat mabit dah. Dia tempat mabit setengah malam situ tu.
Ada orang mengejar wajib haji di situ tu. Ni nak ayat kata apa ni? Kisah-kisah ni tak terlupa lagi. Walaupun dalam 1500 tahun dah. Lebih kurang. Nak ayat kata ni dia. Ni apabila Allah Ta'ala izin dengan satu pelip mata akan musnah, akan hancur. Lebih lagi nak ayat katanya di pada mahsyar. Di pada mahsyar nak berlaku lagi akan. Ya mesti akan berlaku. Allahu Akbar. Tiga bayar, satu bayar rahmatun minallah, bayar rahmat, bayar ahli syurga. Duk situ tak tahu apa ribu tahun bawah bayar. Dua bayar lagi daripada bayar munafik. Kerana orang munafik banyak pada masa Nabi di Madinah. Terbagi 3-4 golongan. Satu Ansar, yang kedua Muhajir di kota Madinah. Yang ketiga munafik. Yang keempat dia tahu Yahudi Nasara. Nih. Masa Aus dan Khuzra dah pergi di dalam kota Madinah, di dalam kota Madinah tak kalau Nabi kita hijrah daripadanya bulan Safar 27. Dia siapa kepada Madinah, kapung Bandar Yadrib pada masa tu 12 hari bulan daripada bulan Rabiul Awal. Itu sebenar hijrah Rasulullah awalnya lagu tu. Tapi kita ni ma'al hijrah ataupun hijrah pada bulan Muharram. Sekarang bulan Muharram tu sebenar Rasulullah tak hijrah pada bulan Muharram. Tapi dia berazam pada bulan Muharram tu ketak mari dah. Hijrah hak sungguh ialah 27 daripada bulan Safar sampai kepada Yadrib iaitu Madinatul Munawwarah, 12 hari dia memperanakkan. Hari Nabi kita beranak sampai di situ. Disambut ahli-ahli Madinah di Masjid Quba tu. Allahu Akbar, sejarah ni panjang. Kita duduk pada bulan Muharram sekarang ni memang dah lepas Maridah kita ma'al hijrah ataupun hijrah. Kita dengar Maridah. Nak ayat kata ni lah. Akhir kitanya tepat di sini. Apabila siapa di mahsyar terbagi dua. Satu, golongi puak terima surat dengan tangan kanan. Nyata hari ni boleh pandang tapak tangi, ia dihantar oleh malaikat satu surat daripada surat syurga. Yang kedua, satu surat diterima oleh tangan kanan. Akan tangan kanan satu-satu orang diberikan oleh malaikat dengan dia ceritanya dengan izin Allah Ta'ala terima surat dengan tangan kiri puak neraka. Puak neraka 7-8 petak neraka seluah-luah, 7-8 petak syurga seluah-luah, belancar syurga atas langit yang ke-7, neraka di patak bumi yang ke-7. InsyaAllah dengan sejarah ni dengan kisah ni, dengan ayat ni saya buat sambung pada waktu di belakang lagi. Maka dengan akhir pada malam ni wa kanu innahum kanu qabla zalika mutrafin, kerana bahasa mereka itu ahli neraka itu adalah mereka dulu daripada demikian itu di dalam dunia mereka. Tu hawi dunia mai pada kita kata, tetapi mereka itu duduk bersedak-sedak bersuka-suka sahaja, tiada mau mereka itu berpenak dan rugi mempelanya kerja ibadat. Semata-mata mereka itu berdosa kufur, mengingkarkan rasul-rasul mereka. Mereka itu paling belakang daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka itu ingkarkan sekejam-kejam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah niat mereka itu nak mematikan agama Islam, nak bunuh mereka itu. Sebab itulah pada awal pertama Nabi kita hijrah pergi kepada negeri Yadrib iaitu Madinatul Munawwarah. Tahun yang awal aja Rasulullah kita tahun yang awal aja sunyi sepi, duduk rehat. Lengah lupuh Nabi kita duduk di Mekah 13 tahun. Allah sekitar duduk dalam telinga dengan mata tengok. Kerana Madinah dah lebih kurang 150 orang sahabat dah nak bunuh oleh tentera Abu Jahal semua. Bahkan masa tu Umar ibn Khattab pun tak masuk Islam lagi. Tidak ada Islam lagi. Tidak ada mengucap 2 kalimah syahadah lagi. Letih Rasulullah. Penat Rasulullah. Sebab itu hari ini kita kena kunjung sebenar-benar Rasulullah sebagai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapa, apabila masuk tahun yang kedua,
kita selalu ingat di dalam sejarah kenyataan masuk tahun yang kedua pada ibu dan bapa saudara yang dengar pada malam ni berlakulah berperang badar. Ini saya ayat katanya ibu-ibu bapa kaum saudara kita nak dengar duk minta kepada saya Baba Min suruh cerita ataupun royak sedikit masalah perang badar selepas Nabi kita hijrah pergi kepada Madinatul Munawwarah ataupun Yadri Asah. Setelah Nabi kita tetap duduk di masjid dia, rumah Rasulullah ni dengan masjid jarak dekat sangat. Anak kisah ni kemudiannya tahun pertama yang Nabi hijrah rekahnya Nabi pergi bergaduh rumah situnya asal rumah Ayyub Al-Ansari. Nabi bergaduh tu di Masjid Nabawi terletak dia tepi Sura'ah di situ bukit sekeliling. Mengikut pada sejarah bukit 5 bucu. Tapi sudah dah banyak lagi pergi sekarang tak ada dah bukit. Di antara rumah Rasulullah pergi kepada masjid kubur Baqi' tu dia 2 butir bukit lagi. 3 butir bukit situ. 3. Bukit tengah tu besar, bukit depan tu kecil. Rumah Rasulullah bukit besar, 2 bukit kecil masuk kubur Baqi'. Tapi lah ni kita pergi lepas daripada tu baik pintu rumah Rasulullah. Masjid Rasulullah tu rumah Rasulullah dah. Maka kita tengok tu dekat berapa puluh jakah, lebih kurang dalam 70 jakah. Sampai ke pintu-pintu kubur Baqi'. Di situ terletaknya isteri Rasulullah, ialah Sayyidatuna Siti Aisyah. Di situ. Tapi ni ayat tahun pertama selepas daripada turun fardu puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lepas tu ayat tu makanya berlakulah kisah-kisah mari rekah kisahnya Nabi kita puasa pada bulan Rajab, pada bulan Saban menurunkan ayat bulan Ramadan Nabi kita puasa. Dia bulan puasa juga khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya daripada Makkahul Mukarramah, iaitu diketuai oleh Abi Sufyan. Itu dalam sejarah. Diketuai oleh Abi Sufyan bahawasanya mari perniagaan di negeri Sam, Suria sekarang. Menego mereka itu di dalam rahsia katanya perniagaan itu paling besar sekali kali ni. Lebih kurang dalam 450 orang. Satu rombongan besar lah 7 ataupun 80 orang. Itu ikut pada sejarah. Rombongan besar mari sejarah. Dia cerita katanya tatkala Abu Sufyan lalu kelik mari, dia mesti kena lalu hujung tanjung pergi pada negeri Madinah. Dia kelik kat tu. Nak kelik kepada kota Makkahul Mukarramah, nak kelik kepada Mekah. Tapi Nabi baru hijrah 1 tahun situ. Nabi kita seni duduk situ. Selepas pada tu, maka kata Rasulullah, ya aku khabar kata Abi Sufyan nak lalu pada hari tu. Nak lalu kelik pergi kepada kota Mekah. Lalu tunya mesyuaratlah fuak-fuak sahabat sekali dengan Rasulullah. Tak ada apa sekali, bukan mesyuarat nak pergi bunuh Abu Sufyan. Maka masa tu Abi Sufyan tidak ada masuk Islam lagi. Abu Sufyan jadi kafir Quraisy lagi masa tu. Jadi gerela Abu Jahal lagi lah. Tapi salah satu dalam sejarah Abu Sufyan ni orang gede juga. Sepakat dengan Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi kita. Orang yang hulu balai kepala lah. Kepala Abu Jahal jugalah. Nasabah kepada orang kufar masa tu Abu Sufyan termasuk dalam kepala Abu Jahal. Orang ni Abu Jahal juga. Reka sejarah dia awak kelik mai khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Sufyan pada hari sekian lagi sehari 2 nak sapa kepada hujung tanjung Madinatul Madinatul Munawwarah. Maka mesyuarat Nabi nak pergi nanti Abu Sufyan ni nak pergi tawan.
hok dia berkelik daripada negeri Sam nak pergi tahu apa gatik dalam pernego hok dia berkelik. Tapi tak lain tak bukan dia cari modalnya di dalam sejarah, cari modal oleh Abu Sufyan tak lain tak bukan nak serang Madinah. Nah, pemberontak Abu Sufyan sekali dengan Abu Jahal nak serang Madinah juga. Duk cari komu dan duk carinya belanja Peniaga dia duk cari belanja ia hidup situ. Terpada sebenarnya. Maka Rasulullah dia ajaklah kawan-kawan dia tu, sahabat-sahabat pada masa tu seperti Sayyidina Umar ibn Khattab, Abu Bakar, sekali dengan Ammar bin Yasir tu ada. Hatu kani Rasulullah tu hulu balai masa tu. Mesyuaratnya tu baik 313 orang. 313 orang. Walah tak ada nak pergi perang. Terbaik daripada kota Madinah, ginati sebelah Badar tu. Ya terbaik pada Badar lebih kurang 30 kilo. Lepas tu masuk dalam. Dia buat big Badar. Kalau kita mai ke Madinah, dia ada lah. Kita lakah lebih kurang 30 kilo. Dia buat big Badar, tunjuk anak panah dalam tu. Dan Rasulullah ginati tak kena tepat. Ginati lain. Ginati ni maklumlah mesyuarat gini nak royak kata kalau nak pergi perang memang tak berani pergi. Sahabat-sahabat tu dia orang tak ada lagi Islam pada masa tu. Kerana Rasulullah hijrah baru setahun hidup di Madinah. Ni berlaku ni bila ni? Kata setengah ulama berlaku 17 hari bulan Ramadan. Berlaku pada bulan puasa. Iaitu perang Badar. Tak salah ingat berlaku 17 Ramadan pada bulan puasa tahun awal-awal Rasulullah puasa. Ginati di situ kami dia dok nati dak di hujung Tanjung pada sebelah Madinah. Nanti tak berjumpa. Mari khabar satu orang kata dok lepas dah. Abi Sufyan lepas dah kelai. Tapi walah Rasulullah ginati tu bukan bawa lembai perang, bawa alat perang. 313 orang sahabat ni bukan daripadanya hulu balai perang dah. Hulu balai perang bukan bawa senjata ya amat kemah dah. Kata anak panah ke, lembai ke, dah. Cumanya bawa pandak-pandak bajak-bajak puting gitu kerana nak kita kan. Abi Sufyan klik menego satu rombongan daripada negeri Sam. Lalu ke hujung Tanjung Madinah ni, makanya gamit-gamit Fuad Rasulullah 313 orang ni nak pergi tahuan gitu aja. Nak tahu apa, menego apa, nak pergi tubuh tengok gitu ya. Bukan nak pergi lawan. Dalam hatu nak lepas sebelah. Tak ada. Dia pergi ke tepi patah. Ke tepi saluran surah dia panggil. Jadi tak berjumpa dengan Rasulullah gitu nanti. Khabar-khabar dia mau lepas dah. Peniaga satu rombongan Abu Sufyan klik daripada negeri Sam ni lepas dah. Lepas Rasulullah turut 313 orang sahabat ni sekali dengan Rasulullah pada pidato Rasulullah sendiri. Walah alat-alat perang tak ada ni turut pergi. Maka lepas. Abi Sufyan lepas turut tak ada. Hanya ayat kata turut tak ada. Tapi walau bagaimanapun kata Rasulullah kita kena turut. Beradu semalam ni. Mesyuarat di situ Rasulullah tahu dah. Puak ni memang dah jatuh ada cukup dekat hak balik Abu Sufyan. Tapi Rasulullah tak ada cerita kata kita ni walau bagaimanapun kita ni kalau dia mau hadap lawan mari kita kena perang. Tapi kalau rakyat perang serang pada setengah tu dia kena undur diri kerana senjata tak ada. Dia senjata halah-halah gitu lah. Ada sebilah dua daripadanya bajak-bajak sumbing. Ada sepucuk dua daripada anak panah lembai-lembai tak ada. Kata cedek untuk satu peperangan yang paling besar tak ada. Ni perang Badar. Tapi walau bagaimanapun orang kata hujung jatuh Allah Ta'ala tolong. Allah Masya Allah. Alhamdulillah. Kama dia turutlah Rasulullah. Sekali-sekali dengan sahabat. Kama dia dihatta oleh Abu Sufyan seorang keledah. Dihatta Abu Sufyan seorang keledah katanya
iaitu puak Rasulullah dok turut lek belakang. Diberi khabar kata hak puak-puak daripadanya Rasulullah hijrah pada tahun kemarin beratus-ratus duk turut belakang. Duk turut belakang Abu Sufyan tu kita kata dekat-dekat mari dah. Dah. Siapa di Bait Badar. Tenang ayat katanya. Maka sebelah balik Abu Jahal alaihi laknatullah selekeh terbaik mari 1000 lebih kurang 1300. Nah, lebih kurang 1300 orang ni mengikut pada sejarah cukup lekat dengan Allah perang. Nah, turut mari nak jaga daripada perniagaan Abu Sufyan lagi. Dengan gaduh, dengan kuda lopak. Cukup Allah lekat dengan makan ni, dengan senjata perang Allah cukup siap daripada anak panah, daripada kita kena turut pergi. Kita menghadapi puak Muhammad. Dia kena kita ni kena berjumpa, kena bertemu, kena bertemu. Tanda kata Abu Jahal nak mati. Allahu Akbar. Tanda Abu Jahal alaihi laknatullah nak kisah, nak tamat riwayat umur dia pada hari itu, pada sekian-sekian. Hak telah dicatatkan oleh Allah Ta'ala. Tu pergi, tak apa. Mari nyatanya Nabi kita rasa dah. Kata kita ni Abu Jahal selekeh mari dah. Nah, kerana Nabi kita memang dia ada pengetahuan bagi dia. Dia serta pula Jibril alaihi salam dia witawaran khabar. Wi khabar. Maka Nabi kita wa Allah beradu satu tempat. Di situ kita ni 313 orang. Kalau ada pemusuh mari dapat ahli Mekah, musyriki Mekah turut mari daripada Abi Sufyan saat ni. Mari buat jaga Abu Sufyan, gi bertupu dengan fuak ni Rasulullah akan nak tahu dah. Kata Abu Jahal ngadak mari dah. Kita ni nak hundur kelik ke ataupun kita ni nak lawan sepenuh-penuh? Maka jawab fuak-fuak sahabat, Allahu Akbar ya Rasulullah. Hari ni walaupun kita tidak ada senjata, sedikit daripada hak lekat di tangan kita akan musnah, sekurang-kurang kita lawan mati. Ni ayat katanya sejarah perang Badar. Awal perang tahun yang kedua di dalam mana tatkala Nabi kita hijrah duduk di Madinah, iaitu di Bait Badar. Hanin digelarkan Telaga Badar di situ. Perang Badar katakanlah. Kamu dia nak ayat katanya siapa ketika mari sungguh. Nampak penuh mari dengan kuda cak tu kuat. Maka Rasulullah ayat dulu dah. Dia kata fa kita bila semua. Kita ni berapa semua? Berapa ratus orang? Satu ketua iaitu Ammar bin Yasir, tak salah ingat dia nya capu-capu fuak bila 313 ya Rasulullah. Sahabat 313 ya Rasulullah. Maka jawab Rasulullah, cukup kita. Kerana pada masa dulu Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi besar kita kata, di antaranya Nabi Daud alaihi salam. Satu petepur satu perangnya pada masa Nabi Daud perang dengan Jalub. Perang dengan kaum Jalub, Nabi Daud 313 orang juga. Lawan dengan kaum Jalub beribu-ribu lebih, tapi Allah Ta'ala tolongkan kepada Nabi Daud sekali dengan umat-umatnya benar peperangan. Juga kita hari ni dengan 313 orang sepertilah kaum Nabi Daud umat Nabi Daud, kaum Nabi Daud bertepur dengan kaum Jalub dibenarkan oleh Allah Ta'ala dengan 313 orang. Mungkin kita hari ni dengan 313 orang perang dengan Fuad Abu Jahal, kita akan menang, akan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Maka marilah mereka itu dengan jatuh waktu malam, maka hujan yang lebat. Itu mengikut pada sejarah hujan yang lebat. Maka tak kala hujan yang lebat, cerah pagi itu berlakulah bertepur dengan tidak ada senjata 313 orang daripada sahabat Rasulullah sekali dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal bertepur di dalam
tak kalau hijrah Nabi kita pada tahun yang pertama sedu, tahun yang kedua berlaku peribadah pada bulan Ramadan, tak salah ingat 17 daripada hari bulan Ramadan dengan berbulan puasa lagi. Tahun yang pertama lagi brother. Berlawan di situ, makanya di situ nak ayat katanya Tuhan tolong. Tolonglah sahabat-sahabat sekali dengar pangulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lawan nak ayat katanya buat kafe beribu-ribu lebih tak lewat berapa. Tak lewat berapa. Acu-acu nak fikir jadi kerah. Nah, walau demo ni ada pisah tua, pisah badik, bajak sendang pun gitu bunuh. Bunuh oleh Islam. Orang Islam bunuh puak-puak Abu Jahal. Bunuhnya automatik. Nah, bunuh dengan lepas sikit kena. Acu nak taga tu mari perut. Bisa tak tahu mari lek mana, Tuhan tolong. Anak panah mari lek mana, tak tahu. Nampak ke tak? Masya Allah. Dengan dikandaki Allah Ta'ala. Nah, pura-pura nak kita kecup. Pura-pura nak katok perut. Pura-pura silap nak dikelek belakang perut. Kena dulu lagi dah. Kena dulu lagi dah Tuhan tolong. Lalu tu besarlah puak ni. Nah, hawa mati yak guling garuk. Nah, bah pula pada perang nak ayat katanya tidak ada kabut. Kerana ditolong dengan hujah sebelah tu. Tolong dengan hujah sebelah balik Islam. Tentera Rasulullah ni mudah tengok orang kafir mari. Sebelah lek kafir kabut. Sebelah lek kafir kabut, sebelah balik Islam tak kabut. Senang masuk ke kafu, masuk ke pom. Allahu Akbar. Akan tetapi nak ayat katanya orang kita ni gitu lebih kurang. Dia bahasa hebat, dia bahasa boleh tikai, boleh bunuh. Nah, mati banyak. Maka dia pakat buah for dia. Aku acu nak tikai perut mari. 2 aku tikai, 3 aku bunuh. Makanya Allah Ta'ala berfirmanlah. Nah, siapa? Iaitu satu ayat suci Al-Quran turun atas Nabi kita. Nah, iaitu dengan katanya walam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Kamu tidak membunuhkan. Hok mati semua yak guling garak, kamu tak bunuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sekalian orang kafir hok mati musyrikin, puak-puak Abu Jahal di kalangan Abu Jahal sendiri pun hari itu musnah mati, Allah Taala sendiri membunuhkan. Nah, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Tetapi Allah Taala lah membunuh, iaitu mereka-mereka kafir musyrik pada hari itu. Habis mati. Maka bualah mereka itu dikala hatu puak Islam pula dahnya sekali-sekali dengan Rasulullah pada peribadah ni dah ambil pasir hamba pasir masuk mata mereka itu dibunuh dengan mudah. Masuk pasir habis. Nah, ada setengah kata menjadi buah ketik bunuh mereka itu. Mati yak buli gagau. Dengan masuk pasir le mata tu habis. Tak boleh nak buat apa sekarang habuk beribu-ribu tu kalau habis. Boleh tawang pula dah. Igak habis. Berapa ratus orang igak. Dekat-dekat dengan 1000. Hok mati beratus-ratus. Nah, maka mati mereka itu sahabat-sahabatnya setelah mati belai-belai dok harat. Dok tambung dalam lubang seperti berjawab kabut. Dok tambung dalam lubang tu pada para ibu dan bapa. Makanya setengah-setengah ya buah lah kita ni. Nah, dia benar perang ni. Hono bunuh, honi masuk ikan, lepas dengan pasir pun habis. Nak kata jadikan satu binatang. Nah, masuk mata nak celak tak leh, masuk gitu ikan. Sikit-sikit nak katanya pedal lembai sikit-sikit Tak ada banyak seperti Fuad Abu Jahal mari dengan lembai dengan anak panah dah. Ni nak katanya pertolongan daripada Allah Taala, kizmi Allah Taala-nya nak kata kalau Fuad kafir pada masa tu. Kecek besar dah lain tapi Tuhan menurun ayat pulaknya wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Nah, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Kamu semua tidak mensepak. Nah,
tidak melepah, tidak memekongkan tanah ataupun pasir, tetapi Allah Ta'ala memekong. Allah Ta'ala lah menggepurkan pasir dan memekongkan pasir, mereka itu menjadi buta kan mata habis masuk di bunuh. Ya kita ni gitulah. Mula-mula tu dia berasa hebat, dia berasa benar kita dah. Dia terlupa sikit. Aku bunuh 5, aku bunuh 7, aku bunuh 11 sore, aku bunuh yang guling garau. Aku lepas pasir habis masuk mata, aku juga bunuh. Begitulah. Tapi ya Tuhannya turun ayat, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Kamu tidak melemparkan, Allah Ta'ala lah mempunyai melemparkan mereka itu, iaitu masuk pasir di dalam mata habis gelak gelemak mereka itu beratus-ratus, maka masuk dibunuh dengan mudah-mudah. Itu semata-mata pertolongan. Tidak kamu bunuh, tetapi Allah Ta'ala bunuhkan sekalian. Tidak kamu kan melemparkan pasir, dia menyahutkan sekalian butir-butirnya, butir pasir di dalam mata mereka itu, melainkan Allah Ta'ala lah iaitu memekongkan. Ni ayat katanya ini semata-mata pertolongan Allah Ta'ala. Ni sejarah peribadah sikit. Ayat katanya tolong oleh Allah SWT pada perening yang awal-awal tahun yang kedua, maka ayat katanya habis musnah segala fasih segala musyrikin yang datang daripada Mekah 1000 lebih, dilawan dengan orang Islam yang tangan biasa saja, sikit sedikit daripadanya iaitu besi upamanya senjata orang Islam lagi mukmin pada masa tu dengan 313 orang. Seperti juga pada masa kaum Nabi Daud alaihissalam berlawan dengan kaum Jalub juga 313 orang benar kalah kaum Jalub. Dan juga pada masa Nabi kita kalah kaum Jahat hingga sampai pada peribadah tahun tu mati juga Abu Jahal. Cari raga rekoh Abu Jahal nak mati dia. Umur dia yang dicatatkan oleh Allah Ta'ala pada tahun yang kedua Rasulullah hijrah pergi ke Madinah, pada peribadah lah tercubuh tergelam ataupun mau datang kepada Abu Jahal alaihi laknatullah, sehebat-hebat sekerah-kerah orang menetek Islam. Kisah ni tinggi sekali-kali, sikit sebanyak kalau ada silap lah dengan kisah badan ni dengan permintaan pada ibu-ibu dan bapa suruh saya cerita sikit, royak sikit pada peribadah selepas daripada Nabi hijrah pada 1 tahun berlaku peribadah, iaitu tahun yang kedua. Maka masuk tahun yang ketiga berlakulah pula ibu-ibu dan bapa, iaitu perang Uhud di Jabal Uhud. Inilah tu gerban bergerbanglah sahabat-sahabat Nabi sampai 73 orang, dan sekali dengan iaitu Sayyidina Hamzah. Sikitnya nak katanya lepas daripada sahabat duk tambung setambung seperti berjewak duk tindai mayat fuak-fuak kafir musyrikin sekali dengan Abu Jahal duk setambung tu, Rasulullah masuk Rasulullah mengata sikit kepada fuak-fuak musyrikin hok mati, fuak kafir Quraisy. Nabi kata gana, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, maka adakah perjanjian Allah Subhanahu taala yang asal perjanjian kamu benar ke aku benar? Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, di antaranya perjanjian Allah Ta'ala aku dengan kamu, siapa dia benar? Aku ke kamu? Wa'adani rabbi haqqo, jawab Nabi kita sebagai firman Allah Ta'ala, perjanjian itu adalah aku benar, mempersu. Perjanjian itu aku benar, Nabi kata, mempersu. Maka ada satu sahabat masuk ditanya, ya Rasulullah, adakah fuak musyrikin itu dengar ada setambung supaya berjawab kabuk? Dia 80 kat 100 orang tu dia setambung sahabat tamu-tamu supaya berjawab mati tu, berjawab apa tu? Adakah dengar lagi dia musyrikin? Ya Rasulullah dok kata begitu tu. Nabi kata, terlebih dengar daripada kamu dengar lagi suara Rasulullah. Ia dok menyahut dengan fuak musyrikin. Lam yasma', lebih dengar pada kamu dengar lagi. Nawaya kata di sini wak perdalil walau orang mati dah dengan percakap orang hidup. Orang hidup kecek dengan orang mati dengar. Lebih lagi itu musyrikin tu. Orang kafir mati tu. Ya Nabi kata begitu tu dengar. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo.
Maka Nabi jawab, wa'adani rabbi haqqo, perjanjian Allah Ta'ala dengan kami, antara kami dengan kamu, hak kami benar. Kamu itu adalah persu, kamu tak. Kamu musnah, kamu persu, kamu batal, kamu batilun. Lebih dengar pada sahabat dengar lagi. Kata Rasulullah. Ni nak notih kata perdalian besar orang mati terhadap dengan orang hidup tidak ada dindai. Dengar percakapan. Lebih-lebih lagi sesama Islam kita ni dengar. Tu orang kafir dengar ya Rasulullah kata. Ya Rasulullah menyahut. Di sini nak ayat katanya, marilah kita sama-sama sikit sebanyak, moga-moga dapat ilham daripada Allah Taala memasukkan dalam ruh kandungan rohing kita mesra dengan sejarah, dapat hayati menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dan menghidupkan sejarah-sejarah Rasulullah yang paling besar untuk kita buat mikir, untuk buat ambil nizam, buat ambil mizan, buat pertimbangan, buat ambil ansaf, untuk fikir tilik apa berlaku pada masa Rasulullah. Kebesaran sekalinya ialah peperangan Rasulullah terhadap musyrikin pada masa tu banyak kali benar. Banyak kali duduk Madinah walaupun 10 tahun gurban di antara sahabat-sahabat sekali dengan lawan dengan musyrikin, tak ada kira ahli Mekah upama ahli Madinah sendiri pun, tapi semua itu dengan pertolongan Allah Ta'ala tinggi Islam sampai kepada hari ini. Maka moga-moga hari ini kita sama-sama menganjurkan daripada sejarah-sejarah, walaupun sejarah masa dulu benar untuk kita wa'mi' i'tibar. Dengan akhir ni bapa main nak ajar doa sikit. InsyaAllah moga-moga kita dapat dengan doa tiap-tiap lepas semaya 5 waktu. Ya kita kena ada doa. Satu doa daripadanya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu doa maksur. Doa yang lebih diterimakan oleh Allah Taala. Satu doa malam ni sepatut dengan saya ayat sejarah masalah Badar saat ni, perang Badar juganya malam ni sama-sama kita menghidupkan satu doa untuk kitanya menselamati hidup kita hari ni terus sampai kepada hari mati kita, sampai kepada alam barzakh kita, sampai kepada hari bangkit kepada mahsyar. Dengan doa yang bapa nak baca ni, insya-Allah taala sama-sama kita dianukan, sama-sama kita menghayatikan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna, wahai Tuhan kami, nas'aluka salamatan fid din, berilah kepada kami ya Allah, iaitu pada hamba-Mu satu orang yang minta ya Allah selamat dalam agama. Kerana kita hari ini duduk dalam agama Islam, agama Islam lagi beriman, hak nyata-nyata ya Allah Ta'ala hatta satu utah iaitu Islam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berilah kepada kami ya Allah selamat dalam agama-Mu ya Allah. Wa afiyatan fil jasadi wa afiyah, dan wispenulah jasad tubuh kami hidup daripada awal sampai kepada hari ini teguh sampai kepanjang masa lagi. Wis selamatlah pada kami ya Allah. Wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi, dan tambahlah ilmu pada kami ya Allah. Tambahlah kami duk mengaji hari ni, duk dengar hari ni dalam Facebook ko, dalam YouTube ko, betul-betul pergi dengar suara di masjid madrasah, tambah banyak ilmu-Mu ya Allah pada kami ya Allah. Allahu Akbar. Wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Dan beri berkatlah ya Allah dengan rezeki. Ya kamu dah beri kepada aku banyak ya Allah, kepada kami ya banyak. Beri berkat dengan rezeki-Mu ya Allah, iaitu masuk ke dalam mulut perkara halal, terbaik pula dengan jalan mulat ya Allah. Beri milik semua rezeki yang baik. Tambah rezeki yang banyak, tambah ilmu yang kuat yang banyak, tambah rezeki yang elok ya Allah. Dan beri berkat dengan rezeki. Rezeki ni kita nak beri berkat sekali-kali. Rezeki banyak tapi tak berkat, apa hasil? Apa guna? Tak ada guna. Nak sikit tapi berkat, banyak kau tambah berkat. Sikit berkat tambah, banyak kau tambah berkat. Dah gitu. Wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut, dia minta bertaubatlah. Wi berasa aku nak bertaubat dulu pada mati aku ya Allah.
Ni hak kita nak ni. Belum pada mati lagi, kita hari ni tiap-tiap hari, tiap malam bertaubat dengan Allah Ta'ala. Sebagai doa bertaubatnya. Minta ampun ke dosa, hak mana dosa lepas kemari dah. Dosa kita, sekali dengan dosa kedua ibu bapa, sekali dengan dosa anak pinak kita. Ni hak mujarab sekali-kali, hak mustajab sekali-kali dengan doa. Nah, jadi itu. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Dia bui rahmatlah selepas pada mati ku ya Allah. Masuk ke dalam alam barzakh, ke dalam kubur bui rahmat. Cucu ai kemaafan. Apa sekali dosa ku ya Allah. Bui rahmatlah kepada aku ya Allah selepas pada aku mati ya Allah. Iaitu hamba-Mu ya doa ini ya Allah. Tu weh ada minta. Wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Dan ampunilah sekalian dosaku selepas pada mati ya Allah. Mati habis. Maksudnya apa dosa belum pada mati. Dia mati, cep habis dosa kita. Bersih. Seperti tak ada dosa. Nak kita ke? Wa maghfiratan ba'dal maut. Ulang 3 kali. Apa ni? Wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Alhamdulillah. Sekali lagi bapa menana ulang dengan doa ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Kalau nak tambah sikit lagi di belakang, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma wahai Tuhanku, jaga diriku daripada mati aku tak sakit ya Allah. Ni dia. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najati minan nar, minta ujah daripada api neraka. Wal afi indal hisab, hingga. Bahkan will lepas daripada hisab. Tubuh aku ya Allah, will selamat daripada hisab di pada mahsyar. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najati minan nar wal afi indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Habis. Kita masing-masing kita apa ni? Kita menghayati hidup dengan doa ni. Kalau hak pandai dah kita bawa semua. Tiap-tiap lepas semaya. Upama tak semaya pun tak sabit dengan semaya doa ni. Kerana doa ni adalah satu-satu yang paling besar. Doa ni otak ibadah. Dan doa itu ibadat dah. Ad-du'ai huwal ibadah. Doa ibadat dah. Tak capai dengan anak tu, tak capai dengan anak semaya, tak capai lepas semaya ko. Tapi kalau di belakang semaya tu comel sekali, baik sekali. Itu nyata adalah. Kerana Nabi suruh doa di belakang semaya 5 fardu, ia paling mujarab sekali-kali. Ia paling Allah Ta'ala tengok. Di belakang semaya. InsyaAllah Ta'ala dengan doa sani sekali dengan sejarah munasabah dengan saya royak sejarah pada peribadah, kita kapung dengan doa sani, moga-moga kita hidup menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh tahu sejarah-sejarah Rasulullah serta dengan doa kita akan mengkebur sekali-kali menghidupkan kita, iaitu menghidupkan jasad badan kita sekali dengan ruh kita, selamat kita dunia sampai kepada akhirat. Malam ni moga-moga dengan sejadah 15 minit saya katanya tinggi sekali-kali dengan pertolongan Allah Ta'ala semata-mata terhadap kita, asalkan kita nak pada hari ini. Allah Ta'ala senantiasa buka luah pintu taubat, pintu doa untuk menganjurkan, untuk terimakan daripada hamba dia yang daif, mintakan upama beramal ibadat terhadapnya. Pada itu saja dengan hundur diri sayanya kemuliaan katanya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Subhanallah.